بيوتنا Okay, bye. Assalamualaikum. Kisah dalam Al-Quran, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekali lagi, kita bersama dengan tetamu kita dah pun berada di hujung talian. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Uda Kasim di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz sudi sekali lagi malam ini untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar kita. Nah, kali ini kita nak bawakan pada anda semua kisah tentang insan cemerlang negara gemilang. Nak mendapat contoh dari mana? Daripada Al-Quran. Jadi macam mana Ustaz? Dari mana, surah mana dan apa kisahnya yang ingin kita bawakan malam ini? Silakan Ustaz. Ya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tajuk kita pada malam ini ialah insan cemerlang negara gemilang. Ya, pasti. Ya, kerana sebuah negara itu dia bukan dibangunkan dengan kuasa-kuasa magic, tetapi ia dibangunkan dengan wujudnya insan-insan yang cemerlang. Lalu mereka inilah yang menolak negara itu akhirnya menjadi satu negara yang gilang gemilang. Ya. Jadi contohnya banyak, ya. Cuma oleh kerana kita ni membincangkan tentang kisah-kisah Al-Quran, maka saya nak ambil satu contoh yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam surah An-Naml, ya, bermula daripada ayat 20, iaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam ini ialah Nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan nubuah dan pemerintahan. Dia seorang Nabi yang mendapat nubuah dari Allah dan dia juga diberi nikmat oleh Allah menjadi seorang pemimpin kepada sebuah negara, iaitu negara yang dipimpin di bawah kepimpinan beliau. Dan ini merupakan negara Bani Israel yang terakhir. Nabi Sulaiman mewarisi pemerintahan daripada ayahnya Nabi Daud, dan selepas kejatuhan ataupun wafatnya Nabi Sulaiman, semenjak hari itu negara Bani Israel pupus, ya, sehinggalah pada tahun pada tahun 1924 dibangunkan secara haram oleh British, ya, melalui perjanjian Balfour, dan tertubuhnya negara haram Israel pada hari ini. Ya, apapun negara Nabi Sulaiman tersebut, ya, adalah merupakan negara Islam, negara Muslim, negara yang mengamalkan pemerintahan dan pentadbiran yang sangat adil, yang sangat berperi kemanusiaan. Tidak sama dengan negara Israel pada hari ini yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan penindasan daripada orang yang berkuasa kepada orang yang lemah. Jadi sebab itu negara Bani Israel ini sampai kepada kemuncak kegemilangannya pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita lihat insan-insan cemerlang ataupun manusia-manusia cemerlang yang menghiasi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Tuan-tuan,
Kalau kita rujuk dalam surah An-Naml ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Dan setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa kumpulan burung yang turut serta dalam tenteranya itu, lalu ia berkata, mengapa aku tidak melihat burung belatuk, burung hudhud? Adakah ia dari mereka yang tidak hadir? Nabi Sulaiman alaihissalam ini tuan-tuan, hebatnya dia, ya, yang tidak ada pemimpin dalam dunia sampai ke hari ini yang dapat menyaingi beliau. Beliau berjaya mengumpulkan ketenteraannya daripada 3 jenis makhluk. Pertama, makhluk manusia. Ini biasa. Ya. Yang kedua, daripada makhluk jin. Ini dah sedikit luar biasa. Yang ketiga, tenteranya daripada kalangan haiwan. Antara haiwan yang menjadi tenteranya ialah burung-burung. Seperti burung belatuk, burung hudhud ini. Ya. Jadi, Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kemuliaan oleh Allah dapat menghimpunkan 3 jenis makhluk yang berbeza untuk tunduk patuh menjadi tentera-tenteranya. Bukan semua orang boleh buat demikian. Sampai ke hari ini kita manusia tidak boleh menundukkan jin. Bagaimana jin pada hari ini banyak yang mengganas, masuk ke dalam tubuh orang itu, tubuh orang ini, buat itu, buat ini. Tapi Nabi Sulaiman berjaya memerintah jin untuk patuh ke dirinya. Hebat Nabi Sulaiman ini. Dan berjaya mengarahkan haiwan-haiwan untuk tunduk menjadi tenteranya. Kita sampai hari ini tak mampu kita nak suruh burung merpati menjadi tentera kita. Kalau dalam cerita-cerita Melayu dulu bolehlah burung merpati menjadi postman kepada 2 insan yang bercinta. Tapi nak jadi tentera tak boleh sampai hari ini. Tapi Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala bagi dia keupayaan demikian. Nabi Sulaiman ini bila dia mendapat keupayaan itu, dia menggunakannya untuk apa? Untuk agama. Ini yang menjadikan dia cemerlang. Segala nikmat yang dia perolehi, yang orang lain tak dapat tu, dia tidak gunakan untuk mengkayakan dirinya seorang. Dia tidak guna untuk menjadikan dia insan yang lebih terkenal daripada orang lain. Tak. Dia menggunakan nikmat itu untuk apa? Untuk agamanya, untuk Islam. Dan untuk membahagiakan manusia di atas muka bumi ini. Menjaga kemaslahatan manusia di atas muka bumi. Ini peranan yang perlu dilakukan oleh kita semua kalau kita mendapat nikmat. Contohnya Nabi Sulaiman. Ya, tuan-tuan. Nabi Sulaiman ini dia seorang pemimpin yang sangat tegas. Karena nak jadi insan yang cemerlang, setelah diberi nikmat oleh Allah, pandai menggunakan nikmat itu untuk membahagiakan manusia dan untuk mencemerlangkan agama dan untuk mencemerlangkan negara. Namun begitu beliau cukup cermat dan cukup teliti menggunakan nikmat itu. Cuba kita lihat tuan-tuan. Wa tafaqqada tayra. Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung-burung yang ada dalam tentera. Diperiksanya satu-satu. Detail dia. Dia tidak caca merba orangnya Nabi Sulaiman ini. Yalah, kalau dia nak periksa ketumbukan tentera daripada manusia, boleh buat. Tapi sampai ketumbukan tentera daripada burung pun Nabi Sulaiman memeriksanya. Kehadiran mereka datang tidak datang. Kita ni kadang-kadang punch card tu, yalah, cek-cek juga. Tapi selalu terbiar juga. Nabi Sulaiman detail dalam punch card. Dia cek, wa tafaqqada tayr faqala ma liya ala ara hudhuda. Mana burung hudhud ni? Amkana minal ghaibin, adakah dia daripada kalangan askar-askar aku yang gaib, yang tidak berdisiplin? Marah Nabi Sulaiman. Dia mengutamakan disiplin di dalam ketenteraannya. Dalam dia nak membina negara yang gemilang itu, disiplin sangat diutamakan. Daripada perkara yang kecil sehingga perkara yang besar. Saya pernah makan dengan beberapa orang pimpinan tentera di Malaysia inilah. Saya tanya mereka, tuan, mengapa dalam askar penting sangat kasut tu berkilat? Mengapa dalam askar penting sangat katil tu terurus rapi? Kata beliau, ya, Ustaz, kita bangun tidur ni Ustaz, dunia pertama yang kita lihat adalah katil kita lah.
Kalau yang pertama sekali kita lihat selepas bangun tidur, katil itu tidak terurus, macam mana kita nak uruskan benda yang lebih besar lagi? Jadi semenjak hari itu saya balik ke sekolah tahfiz saya didik anak murid saya sampai sekarang, mesti cemerlang pada pentadbiran katil tempat kamu tidur. Jadi macam askar pula. Tapi itu yang betulnya. Disiplin sangat penting. Ya. Jadi kata Nabi Sulaiman, la'u'adzibannahu 'adzaban syadida. Demi sesungguhnya aku akan menyeksa burung ini dengan seksa yang seberat-beratnya. Aw la'adzbahannahu, ataupun aku akan sembelih dia. Aw la ya'tiyanni bisultani mubin, kecuali dia membawa kepada aku alasan yang terang membuktikan mengapa dia tidak hadir. Masya Allah. Hebat Nabi Sulaiman. Orangnya tegas. Ketegasan sangat penting tuan-tuan untuk menjadikan insan itu cemerlang. Saya sebagai bapa, kalau tidak tegas dengan anak-anak nak keluar rumah pakai baju apa pun, biarlah. Anak-anak keluar rumah nak bertabarus, berhias sana sini, biarlah. Kalau saya tidak tegas, maka satu hari nanti tidak mustahil anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang tidak berjaya. Kalau saya nak tengok anak saya berjaya dalam pelajaran, saya kena tegas. Belajar. Jangan sibuk dengan handphone aja. Rampas handphone dia. Ingat lagi sejarah mak saya. Masa tu nak ambil periksa, dia ambilnya semua televisyen, letak dalam kotak, simpan dalam kotak. Kita ni nak tengok cerita ni. Marahnya kita. Tapi Alhamdulillah, berkat ketegasan ibu bapa, cemerlang kita dalam peperiksaan. Begitulah Nabi Sulaiman mengajar kita. Ketegasan itu sangat penting kalau kita nak melahirkan insan yang cemerlang. Kata Nabi Sulaiman, aku akan azab burung ini. Atau aku akan sembelih saja dia. Kerana dia melanggar peraturan. Tetapi kalau dia balik beri alasan yang betul, aku maafkan. Apa maksudnya? Nabi Sulaiman dalam ketegasannya itu ada sifat-sifat kemanusiaannya. Nabi Sulaiman dalam ketegasannya itu ada sifat-sifat kemaafannya. Jangan sampai kita ni nak jadi orang yang cemerlang dan gemilang, kita tegas tetapi langsung tidak ada sifat kemanusiaan. Kita nak staff kita kerja pagi, petang, siang, malam. Jadi SKMK, siang kerja, malam kerja. Jadi macam bas ekspres pula, SKMK. Ya, siang kerja, malam kerja. Ya, sampai tak ada masa rehat. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikan negaranya cemerlang, tegas, berdisiplin, tetapi dia tetap berperi kemanusiaan di dalam mengatur sistem negaranya itu. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sebab itulah kita sebagai apa pun, sebagai bapa, kita sebagai ketua jabatan, kita sebagai pemimpin negara, penting kita meraihkan kemanusiaan manusia. Itulah salah satu daripada prinsip dalam agama Islam ini. Meraihkan kemanusiaan manusia itu. Hatta Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariat yang diberikan kepada kita, meraihkan kemanusiaan manusia. Sembahyang memanglah kita kena berdiri rukun, tapi kalau dah sakit itu, turun daripada perahu tu tak biasa main dengan ombak laut. Nak masuk dalam laut, kena perahu, kena ombak, dilambung di ombak, kena mabuk laut. Tiba-tiba masuk waktu semayang, kalau dia berdiri, dia akan nampak dunia, langit ke bawah, bumi ke atas. Takkan nak suruh dia berdiri lagi. Allah meraihkan manusia itu lemah, dibenarkan duduk. Kalau Allah sebagai Tuhan yang memberi kita syariat, mengajar kita tentang kemanusiaan, mengapa kita sebagai manusia, apabila kita melakukan sesuatu terhadap insan yang lain, kita tidak meraihkan kemanusiaan mereka? Sebab itu kita mesti menjadi Muslim yang wasati, Muslim yang pertengahan dalam apa juga. Jangan kita terlalu melampaui batas. Nanti kita sendiri pun tak mampu nanti. Contoh, nak puasa setiap hari, janganlah melampau tu. Nabi pernah pesan kepada Sayyidina Anas bin Malik, kalau nak puasa hebat sangatlah, puasalah seperti puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, besok tidak. Tapi apa salahnya kalau puasa Isnin Khamis saja? Lebih baik untuk tubuh badan kita. Badan kita pun ada hak. Tengok bagaimana agama meraihkan kemanusiaan kita. Sebab itu tuan-tuan, Nabi Sulaiman ini dia berjaya melahirkan insan cemerlang dan negara yang cemerlang. Sebab apa?
dia sangat mengutamakan kemanusiaan manusia itu. Ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, Nabi Sulaiman telah menunjukkan ketegasannya. Dan kita akan dapat lihat nanti, bila berlaku gabungan antara pemimpin yang tegas, pemimpin yang hebat, digabungkan dengan rakyat yang dipimpin yang hebat. Bila dua-dua hebat, maka lahirlah satu negara yang hebat. Cuba tengok apa jadi pada burung hudhud yang tak masuk dalam perbarisan ketenteraan tadi. Ya, cuba kita tengok. Famakatha ghayra ba'idin. Ini terdapat dalam surah An-Naml ayat 22. Allah cerita tentang burung hudhud yang tak masuk dalam perbarisan tentera tadi. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Kata burung hudhud. Burung belatuk itu ataupun burung hudhud itu tidak lama gaibnya, selepas itu lalu dia datang. Tak lama lepas tu datang burung hudhud ini. Ya, maknanya dia sedar bahawa Nabi Sulaiman sedang mencari dia. Dia tahu dia sudah buat kesilapan. Ya, namun begitu dia pergi hilang bukan kerana hilang suka-suka. Macam kita hilang daripada ofis pergi kedai mamak makan roti canai, bukan. Itu. Burung hudhud bukan hilang kerana tunas dalam bekerja, tidak. Dia hilang sekejap kerana menjalankan satu misi yang ada kena mengena dengan kehendak dan juga ala tuju kerajaan Nabi Sulaiman. Ada kerja rupanya. Ya, apa kerjanya? Nanti kita dengar. Jadi burung hudhud ini datang jumpa Nabi Sulaiman. Dia kata apa? Aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya. Maknanya, wahai Nabi Allah Sulaiman, jangan marah. Saya datang ini, wahai Nabi Sulaiman, saya datang bawa satu berita. Yang berita ini saya yakin kamu pun tak tahu berita ini. Di sini menunjukkan apa? Dia berani memberitahu kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, memanglah kau hebat, tetapi dalam kehebatan kau itu ada lagi yang kau tak tahu, wahai Nabi Allah Sulaiman. Ya, kalau kita kenalah buah macam ni daripada anak buah kita ni kan bos kan, agaknya kita boleh terima ke agaknya. Ya, tapi hudhud ini oleh kerana dia ikhlas, dia sendiri nak tengok negara dia gemilang. Dia tidak takut untuk berkata benar di hadapan pemimpin yang hebat seperti Nabi Sulaiman ini. Ya, kita kena beritahu. Ya, aku bawa satu berita, wahai Sulaiman, yang kau sendiri pun tak tahu. Jadi Nabi Sulaiman pun dia dengar, Masya Allah, hebat hudhud ni. Rupanya dia hilang, dia menjalankan kerja, bukan pergi gaib makan roti canai kat kedai mamak. Ya, dia kata apa? Aku datang kepadamu daripada negeri Sabak. Waji'tuka min Saba'in. Aku datang kepada engkau ni, baru datang daripada negeri Sabak. Sabak ni dekat mana? Dekat Yaman. Allah Ta'ala berikan satu kehebatan kepada burung hudhud. Dia boleh terbang daripada Yaman pergi ke Palestin dalam sekelip mata. Itu yang pada hari ini kita lihat apabila tentera-tentera Yaman pada hari ini menghantar rudal-rudal mereka ke Palestin. Saya pun berfikir, sampai ke jauh tu? Yaman ke Palestin jauh tu, tuan-tuan. Tetapi tidak mustahil, Allah Ta'ala boleh menolong. Kalau burung hudhud yang pergi terbang ke negeri Yaman melihat pemerintahan di negeri Yaman, dia boleh balik sekelip mata ke Palestin, tidak hairan. Allah Ta'ala boleh menolong. Ya, binaba'in yakin, dan aku bawa satu khabar yang benar, wahai Sulaiman. Jadi nampaknya pandai dia memujuk. Nabi Sulaiman telah terpujuk dengan kenyataan daripada burung hudhud. Tetapi kenyataannya itu bukan kenyataan yang main-main, kenyataan yang yakin, kata dia. Ini berita yang betul dan tepat. Saya tidak main-main. Hasil daripada kajian dan tinjauan saya. Apakah berita tersebut? Ni kita nak tengok. Apa berita yang dibawa oleh hudhud? Tengok detailnya hudhud ini, tuan-tuan. Dia kata dalam surah Naml ayat 23. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walha arsyun azim. Aku dapati dekat Yaman ni ada seorang perempuan memerintah mereka, dan telah diberikan kepadanya dari tiap-tiap sesuatu yang ia perlukan. Maknanya wanita tersebut, dia ni ada sebuah kerajaan yang sangat maju, yang sangat hebat. Ya,
walaha arsyun azim, dan dia pula ada satu singgasana yang besar. Makna istana dia besar, cantik, kerajaannya hebat. Ini tinjauan Hud-Hud daripada atas langit. Dia perhati gitu. Kemudian disebut oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 24, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Hasil dari pemerhatian aku, wahai Nabi Allah Sulaiman, walaupun kerajaannya besar, walaupun hebat dia ni, tetapi mendapatilah aku bahawa raja wanita ini dan kaumnya yasjuduna lisyams, dia sujud kepada matahari. Lihat, tidakkah ini satu kerja cemerlang yang dibawa oleh Hud-Hud setelah dia hilang beberapa hari? Kerja cemerlang. Dia bukan saja melihat singgasana yang cantik, tetapi dia membawa satu berita yang mana berita itu diperlukan oleh Nabi Sulaiman. Sebab apa? Sebab dasar pemerintahan Nabi Sulaiman adalah dakwah. Dasar pemerintahan Nabi Sulaiman adalah dakwah. Maka dia bawa satu berita, wahai Nabi Allah Sulaiman, ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan hebat dari segi dunianya, tetapi sayang, mereka ini sujud kepada matahari. Berita ini sangat berharga bagi Nabi Sulaiman. Sebab apa? Nabi Sulaiman memerlukan mad'u, orang-orang yang nak diseru kepada agama Allah. Jadi perlu. Jadi maknanya hilangnya Hud-Hud bukan sia-sia. Dia hilang membawa satu berita yang diperlukan oleh Nabi Sulaiman, yang sesuai dengan prinsip negara Nabi Sulaiman. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Kata Hud-Hud, syaitan telah memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan syirik mereka. Kesian mereka, wahai Sulaiman. Sebab apa? Sebab mereka itu kaya, mereka itu hebat dunianya, tetapi mereka telah ditipu oleh syaitan. Mereka sangka bahawa matahari itulah Tuhan, mereka sembah. Ya. Kemudian disambung lagi, fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Lalu syaitan menghalang mereka daripada jalan yang benar, maka jadilah mereka itu tidak beroleh petunjuk. Ini maklumat daripada Hud-Hud yang telah menarik minat Nabi Sulaiman untuk berbuat sesuatu. Ini hebat, tuan-tuan. Ya, seorang pemimpin yang besar, yang hebat seperti Nabi Sulaiman ini, dia bukan saja nak memberikan kemanfaatan kepada manusia, tetapi dia lebih nak menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Tak boleh terdengar sedetik pada telinga dia ada satu orang sesat di sana, dia akan pergi menghantar pendakwahnya. Dia tak boleh dengar bahawa di sana ada orang yang jauh daripada Islam, dia nak lihat orang itu bersama Islam dapat masuk syurga Allah. Ini dakwah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Apa buktinya? Buktinya, tuan-tuan, Nabi Sulaiman terus mengarahkan burung Hud-Hud supaya pergi menyampaikan berita kepada raja perempuan tersebut. Tuan-tuan, sebelum kita sentuh perkara tersebut, saya nak ceritakan bagaimana Nabi Sulaiman ni orangnya hebat. Burung Hud-Hud telah memberikan satu berita yang sangat yakin. Ya, yakin. Tetapi apa kata Nabi Sulaiman? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Naml ayat 27. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Nabi Sulaiman berkata, selepas mendengar laporan yang detail daripada burung Hud, kami akan fikirkan dengan sehalus-halusnya, adakah benar apa yang engkau katakan, ataupun engkau ni daripada golongan yang berdusta, wahai Hud-Hud. Nampak tak, tuan-tuan? Ya, bagaimana Nabi Sulaiman ini, walaupun pegawai dia sudah berikan satu maklumat yang meyakinkan, tetapi dia kata, nantilah dulu ya, saya akan buat tapisan, saya akan buat tinjauan, betul ke maklumat yang awak sampaikan ini? Ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Untuk beliau bertindak, beliau memerlukan maklumat yang betul-betul detail, maklumat yang betul-betul dapat dipercayai. Ini mengajar kita, tuan-tuan, tak kira siapa kita ini, betapa pentingnya kita memastikan sesuatu maklumat itu maklumat yang betul dan tepat. Walaupun penyampainya itu mungkin orang yang kita kata dia dipercayai. Ini kata tabayun. Ya, tapi Quran tak ceritalah pada kita bagaimana Nabi Sulaiman nak memastikan maklumat burung Hud-Hud itu benar. Itu tidak dicerita, ya. Sebab Nabi Sulaiman ni banyak tenteranya. Mungkin selepas itu dia hantar tentera dia yang lain, burung yang lain untuk pastikan betul ke apa kata Hud-Hud ini. Ya tu. Jadi selepas
selepas Nabi Sulaiman puas hati dengan maklumat tersebut, ya, betul maklumat ini. Sebab setiap tindakan perlu memerlukan maklumat yang tepat. Tidak boleh rambang-rambang begitu. Di sini pentingnya apa yang disebutkan sebagai R&D, Research and Development. Ya, sebelum kita buat apa-apa tu kena ada research, kena ada kajian. Jangan kita terus orang kata untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Tengok-tengok bila buat tengah-tengah, Allah, ada macam-macam kesusahan. Terbatal, duit dah berjuta habis. Ya, Nabi Sulaiman sangat detail dalam kerjanya. Selepas dia berpuas hati dengan apa yang dia yang maklumat yang dia dapati daripada burung ruhut, maka beliau mula nak menggerakkan projeknya. Apa projeknya? Projek dakwah. Ini penting, tuan-tuan. Penting sangat projek dakwah. Ya. Jadi saya rasa mungkin tuan-tuan yang dengar pun dah lama sangat dengar saya cakap ni, nak berehat dulu. Saya pun nak berehat. Kita sambung lagi selepas ini. Wallahualam. InsyaAllah kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetia bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk ibrah kisah dari Al-Quran. Benarkah dikabar akan cinta itu buta? Kerana saujana ku melihatkan sinarnya. Benarkah perasaan cinta akan membakar diri? Kerana indah tenteram yang ku nikmati. Rasa cinta aku yang ku miliki ini tak mudah ditafsir dalam diriku itu. Sesekali aku tak mudah menahan rasa sebab rindu mendengarkan namanya. Aku manusia biasa, cinta bukan setulus bibir bicara, namun sejenis cintaku padaku. Aku bahagia menjadi cinta luar biasa. Mendengar namanya, rindu ini terus mekar. Seperti pertama kali aku jatuh cinta. Andai milikku segala khazanah dunia, ku bayang sesiapa yang menyebut namanya. Sesekali aku tak mudah menahan rasa sebab rindu mendengarkan namanya. Aku hanyalah pendosa, tiada amalanku yang istimewa. Namun wallahi sekadar tentang dirinya aku agungkan. Walau diri adalah manusia biasa, cinta bukan setulus bibir bicara, namun sejenis cintaku padaku.
Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Telah ku zalimi aku takut entah bila ajalkan IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, ibrah kisah dari Al-Quran kita bersama lagi. Pertemuan kita pada malam ini bersama dengan tetamu kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Uda Kasim. Kongsian kita berkenaan dengan insan cemerlang, negara gemilang, mengambil ibrah kisah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan burung belatuk Hudhud. Hebat Ustaz, kan kecil je burung tu, tapi dia memberi pelajaran yang besar kepada kita dari zaman ke zaman. Jadi Ustaz, kita sambung lagi perkongsian kita. Silakan Ustaz. Jadi Nabi Sulaiman tidak bertangguh dalam projek dakwahnya itu. Kerana projek dakwah ni kalau ditangguh-tangguh, makin lamalah manusia itu sesat. Seorang Muslim, dia tidak akan mengizinkan, susah hatinya kalau tengok ada orang sesat, ada orang tidak ikut jalan Islam. Dia akan memikirkan bagaimana nak menyelamatkan mereka ini. Kalau perlu cepat dicepatkan. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, "Idhhab bi kitabi hadza fa'alqi ilaihim summa tawalli anhum fanzur madza yarji'un." Nabi Sulaiman terus memberikan 4 kerja yang perlu dijalankan oleh Hudhud demi menjayakan projek dakwah ini. Apa dia? Idhhab bi kitabi hadza, pergilah bawa suratku ini. Fa'alqi, dan campakkanlah kepada mereka. Fa'alqi ilaihim, campakkan surat ini kepada mereka. Mana? Berikan kepada mereka. Summa tawalli anhum, kemudian berundurlah dari mereka. Lepas campak tu, undur lagi, terbang ke tempat lain, ya. Fanzur madza, kemudian dalam pada itu perhatikanlah apa tindak balas mereka. Jadi Nabi Sulaiman beritahu burung Hudhud, sampaikan surat ni, campakkan surat ni kepada perempuan tersebut. Kata orang perempuan itu namanya Balqis, ya. Tetapi kalau kita tengok dalam ayat Quran tadi, laporan yang disampaikan oleh burung Hudhud, dia tidak menentukan bahawa perempuan itu namanya Balqis. Dia menggunakan lafaz nakirah, ya. Inni wajadtu imra'atan, aku berjumpa dengan seorang wanita. Hanya wanita saja, tak disebutkan siapa namanya, ya. Jadi sebab itu saya lebih berminat untuk berpegang bahawa perempuan itu ialah seorang perempuan imra'ah saja, ya. Jadi bila surat itu dicampak, alhamdulillah tepat sampai kepada putri raja tersebut, ya. Disebutkan dalam surah An-Naml ayat 29, qalat, bila surat itu sampai, putri itu membuka surat tersebut. Masya Allah, ya. Lalu apa kata putri itu, ya? Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya, wahai ketua-ketua kamu, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Ya, putri tersebut mengatakan bahawa surat ini surat yang sangat mulia. Walaupun dicampakkan saja daripada seekor burung, tetapi dia merasakan surat itu surat yang mulia. Ini akhlak beliau, ya. Kita ni kadang-kadang ialah bila orang bagi kita hadiah yang orang kata saja-saja je, alah banyak ni aja. Ya tu, tak reti kita nak menghargai pemberian orang, ya. Jadi putri ini memberikan kita satu akhlak yang mulia, ya. Walaupun dia belum lagi memeluk Islam, walaupun dia menyembah matahari, tapi kita kena ingat orang-orang yang tidak memeluk Islam ini kadang-kadang dia ada satu akhlak yang mana akhlak itu timbul daripada percampuran dia dengan masyarakat, ibu bapa dia didik dan sebagainya, ya. Karena akhlak itu ada akhlak yang perlu kita cari, tetapi ada akhlak yang kita belajar daripada kaum kita. Jadi menunjukkan dalam masyarakat Yaman ketika itu, walaupun mereka sesat, namun ada lagi terbaki pada mereka akhlak-akhlak yang mulia, ya. Apa kata dia? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini daripada Nabi Sulaiman dan kandungannya seperti berikut. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pemurah lagi maha mengasihani.
Maknanya Nabi Sulaiman menulis surat tersebut dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni sudah ada sejak dulu lagi. Ya, sejak dulu lagi, bukan kita saja yang baca sekarang ni. Sejak daripada zaman Nabi-Nabi dulu memang dimulakan segala perkara-perkara yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu Nabi SAW dalam satu hadis beritahu kita, ya, sesuatu yang tidak dimulakan dengan Bismillah bahwa abtar, terputus barakahnya. Jadi Putri Balkis, dah sebut Balkis dah sebab kita dah terbiasa, ya. Ya. Jadi dia kata ini satu surat yang baik, datangnya daripada seorang raja. Sememangnya putri ini kenal siapa itu Nabi Sulaiman. Dia kenal sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman ini adalah seorang raja yang hebat di dunia ini, yang tenteranya terdiri daripada 3 makhluk, kerajaannya besar, kerajaannya hebat. Tiba-tiba raja ini memberikan satu surat kepada beliau. Sebab itu dia sangat menghargai surat ini. Kerana itu dia mengatakan Kitabun Karim, ini surat yang sangat mulia. Lihat bagaimana penghargaan seorang itu kepada pemberian orang lain, ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Lalu setelah dibaca, apakah isi surat tersebut? Kata Nabi Sulaiman seperti mana disebut dalam surah An-Naml ayat 31, ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kamu meninggi diri terhadapku, datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri, iaitu dengan beriman dan mematuhi ajaran Allah. Itu saja, pendek saja permintaan Nabi Sulaiman kepada putri ini. Apa dia? Jangan kamu meninggi diri terhadapku. Artinya, terimalah aku sebagai rasulmu. Aku ini rasul yang diutus oleh Allah. Dan janganlah kamu datang kepada aku melainkan kamu beriman kepada Allah, beriman kepada agama Allah ini. Ya tuan-tuan, ini dakwah Nabi Sulaiman. Ya, ini dakwah dia. Inilah sepatutnya menjadi prinsip utama kita. Setinggi mana pun jawatan kita, jangan lupa di situ ada tanggungjawab dakwah yang perlu kita sampaikan. Kalau kita ini seorang guru besar, jangan sekadar mengambil gaji yang besar. Ingat, jawatan guru besar kita itu perlu dijadikan dakwah sebagai misi utama. Nak dakwah anak-anak murid kita, nak dakwah mereka supaya menjadi insan yang baik. Kalau kita sebagai ketua jabatan, ingat, kita ada tanggungjawab dakwah terhadap anak-anak buah kita. Jadikan dakwah itu mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah sebagai misi utama. InsyaAllah, kalau dakwah itu menjadi misi utama, jabatan kita akan cemerlang. InsyaAllah, dakwah, ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Tapi putri ini, dia tahu bahawa surat ini datang daripada Sulaiman, seorang raja yang baik. Dan isi suratnya pun baik. Tuan-tuan, putri ini dia merupakan putri yang orang kata tidak mementingkan diri. Dia ada jemaah menteri dia. Di sini Allah Ta'ala nak mengajar kita. Cuba tengok. Putri ini dia mempunyai sebuah kerajaan yang hebat. Seperti mana yang dilaporkan oleh Hud-Hud tadi. Kerajaannya hebat. Hebat sangat. Mari kita tengok daripada mana datang kehebatan itu. Tuan-tuan, kehebatan tersebut kalau kita lihat dalam ayat Surah An-Naml ayat 32, ya, datang daripada antaranya beliau sangat mementingkan syura dan mesyuarat. Tidaklah ia menjadi seorang diktator yang hanya dia saja yang betul. Walaupun dia boleh membuat keputusan, tetapi pemesyuaratan, perbincangan, mendengar pandangan-pandangan itu sangat penting. Kerana itu dalam Islam ini dianjurkan kita satu prinsip, iaitu syura, ya, wasyawirhum fil amr. Hendaklah kamu bermesyuarat dengan mereka dalam apa juga perkara kamu. Sama ada kita dalam rumah tangga, sama ada kita di sekolah, lebih-lebih lagi sebagai sebuah negara. Ya, kata Allah Ta'ala merakamkan sifat putri ini, walaupun dia menyembah berhala, tetapi dia mengamalkan perkara yang betul. Sebab itu tuan-tuan, sesuatu yang tak betul, yang sesat, kalau dilaksanakan dengan cara yang betul, dia akan dapat mengatasi sesuatu yang benar tetapi tidak dibuat dengan cara yang betul. Lihat, Putri Balkis ini sesat, sembah matahari, tetapi dia menggunakan cara yang betul. Kerana itu Allah beri kejayaan pada dia. Dia dapat satu kerajaan yang hebat. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu. Raja perempuan itu berkata,
wahai ketua-ketua kaum, ini wahai jemaah menteriku, berikanlah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat dan mempersetujuinya. Lihat tuan-tuan, inilah antara ciri kegemilangan mereka. Ya, bermesyuarat, bersyura, berbincang, mendengar pandangan itu dan pandangan ini sebelum buat satu keputusan. Walaupun dia sesat, tetapi caranya betul, maka Allah memberikan kejayaan kepada dia. Karena itu, kita orang Islam ini, cara kita, kadang-kadang kita ni betul, akidah kita betul, syariat kita betul, yang terbaik, excellent lah. Tetapi kadang-kadang cara pelaksanaannya itu tidak betul, kita tak dapat kejayaan juga. Ya, tuan-tuan. Lalu jemaah menterinya pun menjalankan tugas. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Mereka menjawab, kita adalah orang yang kuat gagah dan amat berani merempuh peperangan. Maksudnya, wahai puteri, kita ni satu kerajaan yang hebat, kita ada tentera yang besar, jomlah kita pergi perang lawan dia ni. Jemaah menteri ni dia fikir nak perang saja. Ya, fikir nak perang. Oleh kerana dia tengok dia ada kekuatan tentera yang besar, maka dia fikir nak perang saja. Baik. Namun begitu jemaah menteri ini orang yang hebat juga. Dia kata wal amru ilaiki, macam mana pun segala keputusan di tangan kamu wahai puteri. Fanzuri madza ta'murin. Fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan. Jadi mereka ini serahkan bulat-bulat. Kami telah berikan pandangan, tetapi kalau Tuan Puteri sendiri ada pandangan yang lebih bernas, silakanlah. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, ya, apa rancangan Tuan Puteri ini? Tuan Puteri ini tuan-tuan, dia seorang yang hebat. Dia bukan orang biasa, ya. Dia bukan orang biasa. Dia orang yang luar biasa di dalam perbuatannya. Ya, tuan-tuan. Puteri Balqis ini dia melihat Nabi Sulaiman menghantar kepada dia satu surat yang sangat hebat. Apa dia? Dia tak minta duit, dia tak minta apa, tetapi dia minta supaya menyembah Allah. Dia minta supaya taat kepada agama Allah. Jarang orang menghantar surat seperti ini dari suatu kerajaan yang besar. Maka terlintas dalam fikiran dia, ini orang baik. Tetapi mari kita lihat sejauh mana baiknya dia. Di sini tajuk yang penting tuan-tuan. Jangan tinggalkan radio ini. Terus memantau kami. Ini perbincangan penting. Maka untuk menilai kebaikan Nabi Sulaiman ini, kalau betul dia ni orang yang baik, kalau betul agama dia baik, sehingga dia ajak kita beriman kepada agama dia, mari kita test dia dulu. Jadi dia nak test Nabi Sulaiman dengan apa? Dia nak test Nabi Sulaiman dengan duniawi. Kalau orang itu pribadinya bagus, kalau agamanya agama yang bagus, mendidik dia menjadi orang yang bagus, dia akan menolak hadiah yang kita akan berikan. Kalau kita zaman ni rasuah lah, ya. Jom kita try bagi tengok ustaz tu bukan menggarang itu. Jom kita try test dia, tengok ustaz nak 1 juta. Itu. Ni gaya nak dekat ni itu, tengok ustaz pun pakai kopiah yang lama, jubah yang lama. Ustaz ambil je lah 1 juta ni ustaz. Ustaz tenyeh aja kat atas kertas tu, luluskan je lah projek ni. Itu. Ya. Baik. Mereka cuba tes Nabi Sulaiman. Baik. Ya. Ratu Sabak berkata, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Surah An-Naml ayat 35. Kata dia, dan bahawa aku hendak menghantar hadiah kepada mereka. Kemudian aku akan menunggu apakah balasan akan dibawa balik oleh utusan-utusan kita ini. Kata puteri ini, wahai jemaah menteri, kumpulkan hadiah yang terbaik. Ini hadiah from G to G ini, from government to government. Dia tak mungkin hantar madu kelulut, tak mungkin. Dia akan hantar hadiah yang hebat-hebat daripada puteri yang hebat, membeli kerajaan yang hebat kepada Nabi Sulaiman, raja yang besar. Sudah tentu hadiah itu hadiah yang sangat hebat. Tengok, kalau Nabi Sulaiman terima dan dia stopkan dakwahnya, menunjukkan bahawa dia bukan orang hebat, agama dia pun tidak hebat. Tengok tuan-tuan. Lalu jemaah menteri ini pergi menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam, membawa hadiah yang mahal-mahal kepada beliau. Ya, falamma jaa Sulaiman qala atumidduna
tumidunani bimalin fama ata'anillahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ketika hadiah itu sampai kepada Nabi Sulaiman, tengok apa statement yang dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman. Sebagai seorang Muslim yang mengetahui bahawa tugas dia adalah menyampaikan dakwah kepada manusia. Sebagai Muslim yang telah terdidik bahawa akhirat itu lebih besar daripada dunia ini, maka apabila utusan pembawa hadiah itu datang menghadap Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya, tidaklah patut kamu memberikan kepadaku pemberian harta benda, kerana apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang telah diberikannya kepada kamu. Ya, bukanlah aku memandang kepada pemberian hadiah, bahkan kamulah yang bergembira dengan harta kekayaan yang dihadiahkan kepada kamu. Kata Nabi Sulaiman, ya, tak wajar kamu bawa hadiah ini kepadaku. Sebab apa? Sebab aku sudah ada yang lebih hebat daripada hadiah kamu. Apa dia? Pemberian Allah kepada aku. Rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada aku secara halal, walaupun sedikit, dia lebih utama daripada hadiah banyak yang kamu bawa kepada aku. Ya tuan-tuan, ini yang diajar kepada kita dalam surah Wadduha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai manusia Muslim, ingat bahawa akhirat itu lebih utama daripada dunia ini. Kamu boleh menerima hadiah itu dan ini, tetapi ingat, hadiah itu hanya boleh digunakan sebentar saja di dunia ini, tetapi azab sengsara akan menerima kamu di akhirat nanti. Kata Nabi Sulaiman, tak apalah, ya, Allah Ta'ala sudah berikan kepada aku hadiah yang lebih besar daripada hadiah yang kamu berikan. Kamu memandang bahawa hadiah ini besar, tetapi tidak pada aku. Aku ini seorang Muslim. Aku memandang akhirat itu lebih besar daripada apa yang kamu beri. Baik, cuba tengok cabaran Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah, tuan-tuan, bila dia cuba disogokkan dengan uang, dengan hadiah. Apa kata dia? Irji' ilaihim. Kembalilah kamu kepada mereka. Fala na'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Ya, sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentera yang mereka tidak akan berdaya menentangnya. Wala nukhrijannahum minha azillatan wa hum sahirun. Dan kami akan mengeluarkan mereka daripada negeri Sabah dalam keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan. Bayangkan marahnya Nabi Sulaiman, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang cuba nak membeli dirinya dengan hadiah, dengan uang dan hadiah yang mahal-mahal. Seorang Muslim ialah seorang yang bermaruah. Apabila ada orang nak membeli dia dengan uang dan duit, dengan harta benda, dia terasa terhina. Sebab apa? Sebab bagi dia, berpegang kepada kalimah Allah, berpegang kepada kebenaran, itulah kemuliaan. Tetapi bila dia ambil uang itu, maka dia telah menjual kebenaran dengan harta dunia yang sementara ini. Lihat tuan-tuan, kadang-kadang kita ni hati-hati, jangan sampai diri kita menjadi fitnah kepada orang yang bukan Islam. Seperti mana doa Nabi Ibrahim, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru, Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jangan kau jadikan kami ini fitnah kepada orang-orang yang bukan Islam. Sebab apa? Kalaulah Nabi Sulaiman mengambil hadiah tersebut, apa tafsiran puteri itu? Agama dia tak bagus. Ya, orang ini tidak bagus, walaupun dia bergelar Muslim tetapi tidak bagus. Agamanya tidak pandai mendidik dirinya. Lihat, perbuatan kita sudah menjadi fitnah kepada orang yang bukan Islam. Perbuatan kita telah menyebabkan orang yang bukan Islam jauh daripada Islam. Ini fitnah yang Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, janganlah perbuatan kami ini menjadi fitnah kepada orang yang bukan Islam. Alhamdulillah, mujur Nabi Sulaiman tidak mengambil hadiah tersebut, dan dia telah menunjukkan kepada kita mafhum integriti di dalam kehidupan. Bila seorang Muslim itu berintegriti, khususnya di hadapan orang yang bukan Islam, maka mereka akan tertarik melihat agama ini. Mereka akan tertanya-tanya, mengapa si Muslim ini menolak hadiah yang banyak ini, sedangkan inilah yang diburu oleh manusia. Rupa-rupanya dalam diri si Muslim itu ada iman. Dalam diri Muslim itu ada takwa. Dalam diri Muslim itu dia beriman adanya kehidupan yang kedua di akhirat. Inilah yang akan menjentik hati manusia-manusia yang belum Islam ini untuk mempelajari dan menghampiri Islam. Karena itu tuan-tuan, integriti dalam diri seorang Muslim itu sangat penting.
kerana ia melambangkan kehebatan agama kita, kehebatan diri seorang Muslim, dan itulah diri kita, prinsip kita sebagai seorang Muslim. Jadi saya rasa itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Wallahualam. Masya Allah, dia padat tu Ustaz kan. Kalau kita hujah sudah nak hujah semua sekali kan dalam soalan dulu, tapi Masya Allah, tapi itu pun dah memberikan satu pengajaran yang besar pada kita bagaimana nak berkelakuan sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai seorang rakyat. Semuanya ada peranan masing-masing Ustaz kan. Tapi yang paling penting kan, kunci tadi Ustaz kata kena ada integriti. So, tajuk kita hari ni tentang integriti kan, berkenaan dengan insan cemerlang, negara gemilang. Jom kita sama-sama memiliki integriti. Kita sendirilah kena ada pada diri sendiri juga Ustaz kan, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Okey, bye. Assalamualaikum. Rakan usaha yang dikasih sekalian, tiba-tiba seorang daripada mereka pergi berbisik kepada komandan, dan kemudian musuh melihat daripada jauh. Tiba-tiba barisan tersebut berpecah dan kelihatan ada satu benda yang sangat merisaukan mereka. Daripada jauh mereka perhatikan bahawa seluruh ketubukan tentera tersebut, apa yang berlaku? Mereka membuka baju besi mereka, mereka membuka baju mereka, dan mereka terjun dalam sungai. Kemudian seorang lagi terjun dan seorang lagi terjun, sehingga kawasan sungai tersebut dipenuhi dengan orang-orang tentera Islam yang terjun ke dalamnya. Dan musuh melihat apa yang sebenarnya merubah pergerakan mereka pada ketika itu. Sehinggalah dalam ramai-ramai mereka yang berenang dan terjun, menyelam dan kemudian bangun dan tenggelam, menyelam balik, sehinggalah seorang daripada kalangan tentera tersebut keluar ke permukaan air dan bertakbir pada ketika itu. Dan di tangan dia, apa yang ada, rakan usaha yang saya kasih sekalian, di tangannya ada satu cawan yang berenang mereka ke tepi dan keluar berpelukan sesama mereka. Sebenarnya apa yang mereka cari? Rupanya cawan seorang daripada tentera Islam jatuh ke dalam sungai tersebut, dan setiap daripada tentera Islam terjun dalam sungai tersebut, dan mereka rasa bahawa cawan itu adalah cawan mereka, cawan sahabat mereka adalah cawan mereka. Tak ada seorang pun yang mencuih bibir dan berkata alah setakat cawan, tetapi ukhuwah di kalangan mereka. Dan musuh melihat pada saat tersebut, menggetar mereka dan berkata, andai satu cawan milik seorang tentera pada ketika itu yang hilang dan seluruh tentera membelanya, bagaimana kalau satu nyawa, bagaimana kalau satu jiwa? Maka tentu seluruh akan bangkit dan tidak ada siapa mereka yang akan berani mencuit mereka. Bukan satu cawan yang sedang pecah di Palestin, bukan satu nyawa yang sedang gugur di sana, ribuan nyawa yang gugur dan disaksikan oleh kita. Namun kerana iman yang tidak sempurna, ukhuwah tidak terbina, kezaliman terus melata. Dan adakah kita tidak mendengar apa saranan-saranan yang telah disebut Dr. dan Yat sebentar tadi? Tidak boleh buat semua, jangan pernah nak tinggal semua. Mesti ada saudara yang kita buat. Maka marilah kita menangis, bukan pada mereka, tetapi menangis pada kelalaian diri sendiri yang tidak boleh memahami tentang dunia. Kerana dunia yang kita seronok sangat ini pasti akan kita tinggalkan. Warna bagaimana kita pulang pada Allah. Syabas mereka yang telah berada dan melakukannya. Ayuh mereka yang masih lalai dan lena, gerakkan ingatan, share seramai mungkin. Saya yakin kita akan dapat melakukan sesuatu sumbangan yang bermakna, insya-Allah.
cahaya terangi alam buana. Ya Rasulullah. Dan wakaf. Ayo, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Majlis Shah bin Alauddin. Anda lepasan SPM, lepasan tahfiz, lepasan madrasah. Ingin berkerjaya sebagai mutawif profesional di Mekah dan Madinah, melayani tetamu Allah dan tetamu Rasulullah. Jom sama-sama kita belajar dalam bidang diploma kemahiran pengurusan mutawif, umrah dan ziarah di beberapa universiti awam terkemuka di Malaysia. Untuk mendaftar, layari www.pmdic.edu.my. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuanku dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi pracetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan syarahan Tun Ahmad Sarji siri kedua pada 16 November 2023 pukul 10 pagi bertempat di Anjung Pro Chancellor Tun Ahmad Sarji, Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM. Syarahan akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Wan Muhammad bin Datuk Sheikh Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi IKIM. Syarahan yang bertemakan keunggulan tamadun Islam akan disiarkan secara langsung menerusi media sosial Facebook Universiti Kebangsaan Malaysia. Kepada anda berminat, dijemput hadir. Untuk pertanyaan dan pendaftaran, hubungi Puan Rosita Kamis di talian 03-8921-5854. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permaran syarat. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 141620